Okay, start. Okay. Petikan umum ya, Camel. Petikan umum, sekejap nak ambil Justin. Okay. Petikan umum iaitu berkenaan dengan bahan 1 dan bahan 2. Untuk petikan umum, dia akan bagi kepada calon, okay, 2 petikan. Okay, bahan 1 kita panggil atas dia, kemudian bawah dia ialah bahan 2. Cuba tengok sana. Tapi bahan 1 dan bahan 2 ni normally dia akan sama dengan apa yang kamu buat ni lah. Okay, dia akan sama dengan apa yang calon buat tadi. Maksudnya kalau katakanlah bahagian 1 tu, bahagian A tu, bahan 1 dia cerita pasal pertanian. Bahagian 2 also cerita pasal pertanian lah. Okay, seterusnya. Mari kita mulakan. Bahan 1. Pertanian memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Oleh itu, berbagai langkah harus diambil supaya sektor pertanian akan terus maju. Orientasi dan persepsi. Okey, apakah kata lain bagi orientasi dan persepsi? Cuba. Cuba Cuna. Orientasi dan persepsi. Ada tak siapa-siapa nak jawab? Okey, ada seorang tolong jawab, iaitu pendapat. Pengenalan dan pendapat. Okey, mari sini pandangan. Boleh. Okey, Fatiatul. Kalau cakap yang mudah, orientasi ni sebenarnya ialah suai kenal. Suai kenal, itu ialah orientasi. Tapi kalau kita katakan bahawa persepsi, satu-satu word, persepsi ialah sudut pandangan. Sudut pandangan. Jadi macam pandangan pun boleh, pendapat kamu pun boleh. Boleh faham tak? Pendapat pun boleh, tanggapan pun boleh. Apa yang kamu fikir, itu ialah persepsi. Persepsi ialah pandangan, pendapat, tanggapan, sudut pandangan. Okay? Mari kita tengok. Di sini, kalau you letak perkataan suai kenal dan pendapat masyarakat tentang bidang pertanian, tak sesuai. Dia ni, orientasi ni di sini lebih sesuai dengan perkataan sikap dan pandangan. Persepsi itu ialah pandangan ataupun tanggapan. Baru dia sesuai. Cuba kalau you letak dekat sana. Suai kenal dan pendapat masyarakat tentang bidang pertanian. Boleh jugalah, tapi dia tak begitu sesuai. Kalau lebih sesuai, sikap dan pendapat masih boleh. Okay. Sikap dan pandangan, sikap dan pendapat masyarakat tentang bidang pertanian perlu diubah. Ubah maksudnya we have to change. Kalau dulu-dulu boleh faham apa berlaku ialah kita cakap macam ni. Orang yang jadi petani tu miskin, boleh faham. Orang yang jadi businessman tu baru jadi kaya, boleh faham tak? Lalu semua orang bila dia bekerja sebagai petani, boleh faham, dia rasa macam rendah diri. Bila dia nak kahwin dengan anak orang, pakcik tu tanya dia, awak ni nak kahwin dengan anak saya, kerja apa? Kalau kerja sebagai doktor, terus cakap doktor, lawyer, engineer, okay? Tapi kalau nak cakap, saya petani pakcik, petani nak bagi makan apa anak saya? Jadi sudut pandangan, persepsi masyarakat tentang hal ini seharusnya diubah. Selain itu, kempen untuk menggalakkan lebih ramai anak muda menceburi bidang ini juga perlu dijalankan bagi menghapuskan tanggapan. Tanggapan ni ialah persepsi, pandangan, pendapat bahawa pekerjaan ini bertaraf rendah berbanding dengan sektor perkhidmatan. Jadi sektor perkhidmatan tadi cikgu dah kata, jadi lawyer, jadi lecturer. Mereka juga perlu diingatkan bahawa hasil penglibatan mereka dalam bidang ini akan dikecapi. Dikecapi ialah dirasai. Dikecapi ialah dirasai. Okey, nanti ada lagi word tak faham, tanya cikgu ya. Oleh generasi yang akan datang. Okay, you buat sekarang, nanti generasi yang akan datang yang akan dapat pokok kayu balak yang you tanam. Penghijrahan ke bandar juga dapat dielakkan. Maksudnya, kalau di kampung, mereka sudah jadi petani yang hebat. Mereka dah dapat good income, okay, pendapatan yang besar. Buat apa dia nak datang bandar lagi untuk jadi tukang sapu je ke? Tak payahlah. Dengan syarat tarikan seperti kemudahan asas. Maksudnya dekat kampung pun sepatutnya adalah internet, jalur lebar, boleh faham. Dekat kampung sepatutnya adalah elektrik, adalah bekalan air bersih, boleh faham tak? Macam tu. Kemudian pinjaman, loan, kalau kita nak buat apa-apa
Projek pertanian, bank sanggup untuk bagi pinjaman. Insentif, insentif ialah galakan. Insentif ialah galakan. Dan bantuan lain dapat disediakan. Contoh bantuan lain, kerajaan ada bagi subsidi, subsidi biji benih, subsidi baja, subsidi racun serangga. Kerajaan bagi percuma. Okey, dapat disediakan dengan lebih banyak dan berkesan. Seterusnya, program melahirkan petani moden. Kita bukan nak suruh you macam dulu, pegang cangkul, ngek-ngek satu, tak payah. Yang mana you ada bajak, you ada jentera-jentera moden, you nak tanam apa-apa pun, you tengok kat negara barat. Dia nak tabur baja, dia boleh naik dengan helikopter, boleh nampak tak? Untuk apa tu? Macam di tanah Pamah St. Lawrence dan juga di Prairie Canada. Bagi tanaman gandum, mereka buat secara besar-besaran, ribuan hektar. Okay? Mereka guna jentera-jentera berat. Dan berilmu. Bukannya tiba-tiba jadi petani, gagal SPM. Tak. Yang mana mereka ni ada master dalam bidang pertanian. Mereka ada degree dalam bidang pertanian, boleh faham? Atau mungkin ada sebahagian mereka yang ada PhD, filosofi doktor dalam bidang agro. Okay? Agriculture ni, iaitu pertanian. Perlu dilaksanakan secara tekal. What is tekal, Camel? What is tekal? Apa itu tekal? Calon kawan dah jawab. Okey, konsisten, pandai. Okey, berterusan, pandai. Tekal ialah konsisten, TEN, konsisten, okey, berterusan. Berterusan, okey, tetap. Konsisten, berterusan ataupun tetap. Boleh? Okey, tekal. Maksud lain tekal ni sama dengan word tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Ada benda yang dia mudah berubah-ubah. You tahu tak ada haiwan yang mudah berubah-ubah? Apa nama haiwan tu? Cepat. Ada satu haiwan, dia cepat je berubah-ubah. Sekejap, saya nak ambil jawapan calon. Ameba. Ya ke ameba? Iguana. Iguana yang nama dia. Iguana. Dia panggil ameba. Ameba. Kawan kata ameba, iguana. Orang Melayu panggil dia, okey, bahasa kampung, poke. Boleh nampak tak? Orang putih panggil dia chameleon. Chameleon. Tahu tak? Okey, bahasa bandar dia ialah iguana tu. Ameba ni apa, Hashiki? Ameba ni macam tu ke? Kalau dia duduk dekat warna biru, dia jadi warna biru tu. Dia duduk warna merah, jadi warna merah tu. Boleh faham? Ameba apa? Macam mana? Tahu ke? Cikgu kena Google pula ameba. Apa benda ameba ni yang Syiki kata ni? Okey. Jadi, apa berlaku iaitu, ameba cakap, ameba berubah bentuk. Oh, ameba ni dia boleh berubah bentuk, dia kata. Boleh lah. Tapi macam kata kucing. Kucing dia duduk atas meja pun kucing, dia duduk atas kerusi pun kucing dan dia memang warna tu. Kalau kucing you nama warna oranye lah, dia tak berubah-ubah. Jadi kalau dia tekal, maksudnya dia tidak berubah-ubah. Okey? Hal ini demikian kerana lebih banyak institusi pengajian tinggi yang menawarkan kursus yang berkaitan dengan penyelidikan pertanian, R&D, Research and Development yang telah pun ditubuhkan. Yang utama ialah UPM, Universiti Putra Malaysia. Universiti Putra Malaysia. Dia duduk dekat Serdang sana, Comel. Putra Malaysia. Nama dulu dia ialah Universiti Pertanian Malaysia. Okey? Di samping itu, program penyelidikan perlu dijalankan secara bersungguh-sungguh untuk meningkatkan hasil pertanian. Malaysia boleh belajar dari Thailand atau dari negara Asia yang lain. Negara Asia macam China tu, mereka punya bidang pertanian hebat yang menjadikan produk pertanian sebagai bahan ekspor mereka. Dipetik dan diubah suai daripada Dewan Ekonomi April 2004. Okey, seluruh petikan satu, bahan satu, ada tak apa-apa nak tanya, Comel? Bahan satu dulu, ada tak apa-apa nak tanya? Okey, seorang je jawab, okey tak ada. Okey. Okey, Chanel kata tak ada. Mari kita tengok bahan dua pula. Bahan dua. Untuk memajukan sektor pertanian. Ini cerita lain ni, sumber dari internet. Okey, untuk memajukan sektor pertanian, kaum petani
Tapi memang petikan tu cakap kaum petani. Okey, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu salah tahu tak? Golongan petani. Kalau kaum ni dia macam ni, kaum apa? Kaum Melayu, kaum apa? Kaum Cina, kaum apa? Kaum India. Boleh nampak tak? Cina, boleh nampak si huruf besar. Okey, itu ialah kaum, golongan. Golongan apa? Golongan lelaki. Golongan apa? Golongan perempuan. Golongan apa? Golongan pelajar. Golongan apa? Golongan petani. Perlu memiliki prakarsa. Prakarsa ni ialah perkara ataupun agenda. Okey, mesti ada agenda, ada benda, ada cita-cita, ada apa yang kamu nak buat untuk membuat perubahan dan sedia membuat transformasi. Transformasi ialah ubah suai terhadap sektor pertanian. Selain itu, petani moden juga perlu menggunakan ilmu sains dan teknologi. Kejap, ambil sunyian. Okey, ilmu sains dan teknologi yang canggih. Canggih tu ialah sophisticated demi meningkatkan produktiviti. Produktiviti ialah daya pengeluaran. Produktiviti ialah daya pengeluaran, iaitu menjimatkan penggunaan tenaga. Ya, jadi jimatkan penggunaan tenaga. Tenaga tu ada banyaklah macam tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Elektrik. Elektrik itu kamu dah guna habis. Petroleum. Kamu dah guna habis. Gas. Dia ialah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Ada sumber yang boleh diperbaharui. Contohnya seperti getah. You dah guna getah. You toreh pokok getah, you dah dapat getah. Pokok getah lama-lama dah tua. Dah tua tak apa, kita tebang. Nanti kita tanam pokok getah baru. Nanti dapat getah lagi. Jadi macam getah, kelapa sawit, dia ialah sumber lah, boleh nampak tak? Tapi dia ialah sumber yang boleh diperbaharui. Okey. Bagi meningkatkan hasil tanaman yang berkualiti dan berkuantiti. Berkualiti ni ialah ada mutu ya, ada mutu. Tidak dapat dinafikan bahawa Kementerian Pertanian dan sektor swasta menjalankan pendidikan dan pembangunan R&D ya, Research and Development terhadap sektor pertanian. Jurusan pertanian di Pusat Pengajian Tinggi IPT dan pakar pertanian perlu berkomitmen. Komitmen ni ialah bertanggungjawab untuk mengkaji penggunaan sains dan teknologi dalam sektor pertanian dan juga sektor penternakan. Pegawai Kementerian Pertanian terutamanya Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. MARDI ni dia duduk dekat sebelah dengan UPM tu. Serdang. Tempat dia ialah Serdang, Selangor. Sewajarnya ialah sepatutnya menyediakan bengkel. Bengkel ni bukan tempat membaiki kereta, tak. Bengkel ni ialah macam kursus lah, kita buat kursus untuk memberikan hikmat nasihat serta membekalkan baka benih yang bermutu. Jadi kalau misal kata padi ni dia ada benih dia, benih yang biasa. Benih yang biasa, saya bagi contoh lah. Okay? Keluasan tanah 1 ekar, kita hanya dapat 100 kilogram. Tapi you guna benih yang lebih baik. Nama benih ialah benih masyuri. Benih masyuri tu bagi setiap satu tangkai tu katakan dah ada 30 biji padi. Nanti ada tangkai lagi, nanti ada tangkai lagi. Boleh faham tak? So, kita dapat 10 kali ganda contohnya. Okey, 1000 kilogram. Bagi setiap 1 ekar persegi tu. Contoh. Okey. Lalu kita mahu satu benih yang bermutu. Nanti keluasan tanah yang sama, hasil kita lebih baik. Hasil kita lebih banyak. Kepada petani untuk menggunakan bioteknologi yang canggih. Sumber dari internet. Okey. Petikan 2. Ada masalah tak? Ada masalah Comel? Petikan 2? Tak ada. Tak ada. Okey, mari kita tengok. Nak masuk. Okey, kawan kata tak ada ya. Tak ada, mari kita jawab soalan. Berdasarkan kepada, okey, kawan cakap tak ada. Sunyian kata okey. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud orientasi dan persepsi. You kena ambil jawapan you ambil macam ni. Okey, you ambil berdasarkan bahan 1. Macam tu. Berdasarkan bahan 1, buang perkataan berikan. Berdasarkan bahan 1, maksud orientasi dan persepsi ialah. Tadi perkataan apa yang you dapat tadi? Okey, ialah sikap dan pendapat. Sikap dan pendapat. Maka you berhenti sini, you terus dapat 2 markah. Macam tu. Berdasarkan bahan 1, maksud orientasi dan persepsi ialah sikap dan pendapat. Kalau you tiba-tiba je tulis sikap dan pendapat, tak boleh lah. Jawab dalam bentuk ayat penuh. Okey, soalan 2. Soalan 2, dia datangnya daripada petikan, Comel. Soalan 1 also datang daripada petikan. Okey.
Berdasarkan semua bahan, that means bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan langkah-langkah bagi memajukan sektor pertanian. Cuba cek. Dia duduk dekat perenggan 1 dan perenggan 2. Bahan 1 dan bahan 2. Apa yang dia cakap? Baca-baca, tengok-tengok, petikan. Dia kata apakah langkah-langkah untuk memajukan sektor pertanian? Nanti you start daripada word ni. Ini huruf besar. Langkah-langkah memajukan sektor pertanian. Okey, adalah dengan, cuba you cakap dulu kat cikgu. Adalah dengan, siapa yang mikrofon okey, cuba cakap. Dia suruh kita buat apa? Cepat, nanti lambat. Menjalankan kempen untuk menggalakkan lebih ramai anak muda menceburi bidang ini. Betul. 1, jalankan kempen. 2, buat apa lagi? 1 isi tu baru. Syiki. 1, golongan menjalankan kempen. Lagi? Langkah-langkah memajukan sektor pertanian. Menjalankan kempen supaya anak muda menceburi bidang ini. Lagi? Tak kalah semua orang tak ada mulut. Zahira? Mana Camel? Program melahirkan petani moden. Program melahirkan petani moden. Okey, lagi? Dan berilmu. Okey, jadi langkah memajukan sektor pertanian, buat program melahirkan. Okey, boleh? Lagi? 2 isi. 2 isi tak cukup. 3. 1 lagi. Langkah-langkah Program penyelidikan. Program penyelidikan. Betul. Pandai. Okey, ada 7-8 isi dekat dalam tu. Boleh faham tak? 7-8 isi dekat dalam tu. Jadi you pilih mana-mana, tapi kalau 4 markah ni cikgu nak 3 isi. Kalau you ada 4 isi pun boleh. Boleh faham? Okey, mari cikgu jawab. You jawab betul-betul ya dengan ni jawapan cikgu adalah dengan menjalankan kempen. Okey, yang kawan kamu cakap tadi adalah Ciki jawab adalah dengan menjalankan kempen. Okey, dengan menjalankan, cikgu kena singit-singit sikit, menjalankan kempen untuk menggalakkan lebih ramai. Dia dari petikan ya Camel, untuk menggalakkan lebih ramai. Lebih ramai sambung sini. Okey, nanti tempat tak cukup. Anak muda menceburi, lebih ramai anak muda menceburi. Lebih ramai anak muda menceburi bidang ini dan program menceburi bidang ini dan program. Kita buat program melahirkan petani moden. Melahirkan petani moden serta berilmu. Sini dah pakai dan, jangan 2 kali dan. Okey, dan berilmu tak nak. Serta berilmu perlu dilaksanakan secara tekal. Perlu dilaksanakan secara tekal. Secara tekal. Okey, full stop. Kemudian sambung atas ni ya, tempat tak cukup. Selain itu, golongan petani perlu mengikuti prakarsa. Okey? Untuk membuat perubahan. Terhadap sektor pertanian. Okey. 3 isi, 4 markah. 1 lagi ialah markah bahasa. Boleh tak Camel? Jawab dalam bentuk ayat penuh. Nanti petikan-petikan berikutnya kalau kita dah mahir, kita tak jawablah dalam bentuk ayat penuh. Kita buat dash-dash je. Okey? Sebab kita nak cepat. Okey, soalan 1 dan 2. Boleh tak Camel? Cikgu, golongan petani perlu apa yang selain itu tu? Selain itu, golongan petani perlu mengikuti prakarsa untuk membuat perubahan.
terhadap sektor pertanian. Dapat tak Damia? Oh, dapat. Dapat Okey, selain itu golongan petani perlu mengikuti prakarsa untuk membuat perubahan terhadap sektor pertanian. Okey, soalan 3. Okey, sama-sama boleh ya. Tak boleh cakap. Berdasarkan Malaysia kini sedang melangkah maju menuju era perindustrian. Namun begitu, banyak pihak yang berpendapat bahawa kerajaan juga tidak harus mengabaikan sektor pertanian. Ya, kalau kita maju pun dalam bidang industri, kita sibuk buat kereta, buat lori, buat apa lagi, buat traktor, boleh nampak. Masalahnya ialah kita boleh ke makan kereta. Hari ini makan steering, esok makan seat, boleh faham tak? Kita nak makan nasi, boleh faham tak? Lalu apa berlaku? Sektor pertanian tidak boleh diabaikan kerana ini ialah sumber makanan. Kerana sektor pertanian sangat penting kepada negara kita. Pada pendapat anda, apakah kelebihan-kelebihan sektor pertanian kepada negara? Oh, cikgu silap type. Sini tak ada dash ya. Sepatutnya ada dash ya. Pada pendapat anda, apakah kelebihan-kelebihan sektor pertanian kepada negara? Dia start dengan sini. Pada pendapat saya, okey, perkataan apakah buang, kelebihan-kelebihan sektor pertanian kepada negara ialah, okey, apa kebaikan sektor pertanian kepada negara? Ialah, cepat. Apa kebaikan sektor? Cuba cakap dulu. Bagus ni kalau kita buat pertanian. Meningkatkan ekonomi negara. Meningkatkan ekonomi negara. 1, 2. Lagi. Laju-lajulah. Satu kawan kamu kata tingkatkan ekonomi negara. Okey, ekonomi negara meningkat. Lagi? Si 2 apa dia? Kalau kita ada banyak padi, banyak mango, banyak apa ni kawan dah tulis, okey? Dapat sumber makan. Pandai, okey? Dapat sumber makanan, pandai sebenarnya. Okey, dapat sumber makanan kepada negara. Sebab dia tanya tentang negara ya. Okey, ini soalan kebat sudah. Kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi soalan nombor 3 ni dia memang tak ada dari dalam petikan. Okey? Jadi kalau you boleh cakap apalah kita dapat mengurangkan import negara dalam bidang makanan. You boleh cakap ringgit Mahani, boleh nampak RM tidak mengalir ke luar negara, tak fly pergi ke luar negara. Okey? Jadi you kena tulis dalam bentuk ayat penuh. Kawan cakap, betul. Ada peluang pekerjaan dalam negara. Okey, kita panggil sebagai peluang pekerjaan dalam negara iaitu domestik. Boleh je. Kita duduk free-free dekat rumah. Boleh faham? Contohnya macam ni. Kita tak payah buat pen ni. Suruh je China buat pen ni. Kalau kita buat pen ni, kos dia ialah RM1. Jual di pasaran pada harga RM2. Kalau China buat pen ni, kos dia baru 50 sen. Kita jual dekat pasaran RM1. Kita dapat beli pada harga yang lebih murah. Kita tak payah buat. Tapi apa masalahnya? You suruh China, okey, yang buat. Akan ada banyak peluang pekerjaan di China. Industri dia semakin hebat. Apa berlaku kepada Malaysia? Semua orang Malaysia tak ada kerja dan orang Malaysia akan menjadi penganggur. Tenaga ni ya, kalau you simpan dalam badan, you langsung tak nak tolong ibu. You tengok banyak pinggan mangkuk dekat sink pun, sinki, you tak nak tolong cuci. You tengok kapet berdebu, you tak nak tolong ibu vacuum, tak nak tolong mop, boleh nampak. You ambil keputusan untuk tidur, apa berlaku? Sampailah pada satu hari bila you dah tua, boleh nampak tak? Tenaga itu dia akan habis dari dalam badan dan kita akan mati. Tapi kalau seandainya you guna tenaga itu, boleh nampak? Bila lepas tu memang you penat. Tapi bila you penat, you tengok apa berlaku. Tidur akan jadi sangat nyenyak dan berkualiti. Pagi esok you bangun, you lebih bertenaga lagi. Jadi jangan simpan tenaga tu, boleh faham? Suruh mereka semua kerja. Okay, pada pendapat saya, kelebihan-kelebihan sektor pertanian kepada negara ialah, ialah dapat meningkatkan ekonomi negara, apabila kurang mengimport
produk pertanian. Saya gabungkan, okey. Produk pertanian. Isi kawan kamu dengan isi saya. Okey, kemudian dia bagi sini 1 markah. Selain itu, okey. Sektor pertanian juga membekalkan makanan kepada rakyat. Kepada rakyat. Cukup dah tu. Okey, 3 markah, 2 isi. Cukup dah. Satu lagi markah bahasa. Tapi you kena tulis dalam bentuk ayat penuh ya. Pada pendapat saya, kelebihan-kelebihan sektor pertanian kepada negara ialah dapat meningkatkan ekonomi negara apabila kurang mengimport produk pertanian. Jadi bila kita kurang import, duit tak mengalir keluar, ekonomi semakin meningkat. Selain itu, sektor pertanian juga membekalkan makanan kepada negara. Itu baiknya sektor pertanian. Lagi dia menjaga alam sekitar menjadi lebih bersih. Macam pokok. Pokok ni hari-hari orang tebang. Boleh faham tak? Kenapa orang tebang pokok? Sebab kalau pokok tu mampu untuk keluarkan wifi yang baik. Boleh nampak? Contohnya bila ada je pokok, maka wifi kita makin kuat. Kita nak akses apa-apa pun sangat cepat. Boleh faham? Saya rasa hari-hari semua orang akan tanam pokok. Rumah kamu penuh pokok, rumah cikgu penuh pokok, dalam mana-mana tempat pun penuh pokok. Tapi masalahnya ialah pokok tak mampu untuk keluarkan line internet, untuk wifi tak mampu. Boleh ikut? Pokok hanya mampu untuk keluarkan oksigen je. That's why lah pokok ditebang. Faham maksud cikgu? Okay? Oksigen. Boleh nampak? Yang menentukan sama ada kita boleh hidup atau kita akan mati. Boleh faham? Jadi pokok tu penting. Okay? Kita tak fikir. Kita hanya fikir benda yang sekali imbas pandang. Oh, wifi penting. Oksigen tak penting. Okay. Faham tak Camel? 3 soalan tu dulu. Dia berapa soalan cikgu? Dia 4 soalan semua. Dia 4 soalan. Setiap 1, 2 bahan tu dia akan keluar dengan 4 soalan. Ini soalan terakhir. Soalan terakhir juga soalan kebat. Remaja pada hari ini, okay, HOTS, Higher Order Thinking Skill. Okay, sama. Remaja hari ini kurang berminat melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Kalau kita suruh you, jadi petani lah, nak tak? Kita nak jadi businessman, kita nak jadi arkitek. Cadangkan langkah-langkah yang boleh mengubah senario. Oh, cikgu silap type. Ni S huruf kecil ya, betul kan Camel? Senario tersebut. Cepat, you remaja. Cikgu dah tak remaja dah, cikgu dah tua. Cepat beritahu cikgu, apa cara supaya you nanti minat betul dengan bidang pertanian ni? Macam mana kita nak ubah? Bincanglah. Cepat. Cikgu nampak ni, ada Syiki, Fatiatul, Zahirah, cikgu tengok yang ada dekat depan ni. Nama-nama ada 3. Semua orang diam. Okey, ada satu jawab. Okey, kawan jawab, dia kata pandangan ibu bapa terhadap sektor pertanian. Boleh? Ibu bapa, satu ibu bapa. Lagi? Okey, 1 ibu bapa. Okey, 2 kawan lagi nak jawab, dia tulis, dia kata mengadakan kempen. Boleh? Okey, kerajaan buat kempen. Kerajaan buat kempen. Okey, lagi? Satu lagi. 4 markah. At least 3. Kalau you mampu buat banyak, you bolehlah tulis banyak. Cepat. 1 lagi, 3 lagi. Belajar di sekolah. Boleh? Sekolah. Boleh. Sekolah. Dia letak 3 ya. Okey dah. Okey. Cadangkan langkah-langkah yang boleh mengubah senario ini. Okey. Ibu bapa memberi ilmu. Memberi ilmu tentang pertanian. Tentang pertanian kepada anak-anak, kepada sama atas, kepada anak-anak sejak kecil lagi. Anak-anak sejak kecil lagi.
Jadi kita ajar anak kita, katakan anak kita ada 3 orang. Nanti kita beli ada 3 pot. Boleh nampak tak? Kita pun cakap dekat anak kita. Boleh nampak tak? Kita cakap, ini pot A, mami dah tulis A, abang punya. Ni kakak punya, pot B, adik punya, pot, okey, mami dah tanda sana C. Okey, ni pokok, tiap hari you kena siram dia. Watering ini plant, boleh faham? Siram kat sini. Ambil air sikit. Jadi mereka akan bersungguh-sungguh. Nanti mereka akan tengok pokok siapa yang tumbuh dulu, pokok siapa yang tiba-tiba mati, nanti sedih. Nanti kita ganti dengan seed yang baru, dengan biji benih yang baru. Nanti bila mereka besar, mereka rasa berminat pada bidang-bidang pertanian ini. So kalau kita ada keluasan yang tanah yang lebih besar, macam di kampung, lagilah kita boleh bagi satu bahagian tanah ni untuk anak ni tanam pokok. Yang ni untuk anak tanam sayur. Boleh? Okey. Jadi nanti bila mereka besar, mereka berminat. Ibu bapa memberi ilmu tentang pertanian kepada anak-anak sejak kecil lagi. Pihak kerajaan membuat kempen. Cintai sektor pertanian. Cintai sektor, sambung sini ya, sektor pertanian kepada para remaja. Jadi buatlah satu slogan. Contoh slogan kita iaitu remaja dan pertanian berpisah tiada. Pihak sekolah seharusnya sekolah mengadakan kelab pertanian. Jadi siapa yang berminat boleh masuk kelab tu. Mereka akan rasa happy. Dulu saya dekat sekolah ada kelab masakan. Kalau kelab masakan tu kita akan boleh guna tempat untuk SRT, seni rumah tangga. Nanti kita boleh masak kek, boleh faham. Nanti orang yang lalu dekat tepi koridor tu hanya boleh terhidu je bau kek kita yang sedap. Nanti kita boleh makan kek lah. Boleh faham? Nanti kita boleh bawa balik ke rumah. Sebab bahan tu kita beli. Nanti kalau budak kelab pertanian lagilah, kalau mereka tanam apa, mereka tanam okra, mereka tanam cili, mereka boleh tunjuk kat kawan-kawan, tengok aku ada hasil. Kau kelab apa? Kau kelab sains dan matematik, apa hasil pun tak nampak, boleh faham? Jadi mereka akan lebih berminat. Okey? Cikgu kalau nak letak 4 isi, you boleh cakap pihak bank pun boleh. Pihak bank memberi pihak bank memberi apa? Memberi pinjaman. Yang mudah. Pihak bank memberi pinjaman yang mudah kepada sektor pertanian. Dan dan beasiswa. Boleh? Dia boleh bagi beasiswa dalam bidang ini. Maksudnya remaja-remaja yang nak menceburkan diri dalam botani, mereka ada scholarship sana. Boleh tak Camel? Boleh? Okey, seorang kawan jawab, boleh. Okey, Angeline kata boleh. Mari kita sambung. Okey, Angeline kata boleh. Habis pertanian. Okey, Fatiatu pun kata boleh. Start. Sekarang kita masuk kepada petikan umum yang berikutnya, Camel. Okey, ready? Mari tengok petikan umum yang berikutnya. Bahan 1 dan bahan 2. Alamak, tak bergerak lagi cikgu punya ni. Sekejap cikgu nak ambil pen cikgu ni. Okey. Bahan 1. Dasar satu murid satu sukan diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 2011. 1M 1S ni. Yang selalu orang sebut 1M 1S. Satu murid mesti ada satu sukan. Diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 2011 banyak mendatangkan faedah kepada murid. Dasar satu murid satu sukan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong falsafah pendidikan kebangsaan yang juga selaras. Selaras ialah sealiran ataupun selari, sama. Selaras ialah selari, sama.
dengan dasar sukan negara iaitu sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Setiap murid dikehendaki melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Sukan yang ditawarkan di bawah satu murid, satu sukan hendaklah berunsurkan aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal. Ingat dia mesti ada pergerakan fizikal. Contohnya you suka apa? You suka bola sepak. You main bola sepak. Saya tak, saya suka bola jaring. Okey, jaring. You suka apa? Basketball. Okey, basketball tu ialah bola keranjang. Bola keranjang. Volleyball tu ialah bola tampar. Okey, volleyball ialah bola tampar. Kalau rugby tu ejaan dia macam ni, R-A-G-B-I dalam bahasa Melayu ya, rugby. Okey, dan melibatkan pergerakan fizikal ya Camel. Dasar ini bertujuan untuk mengembalikan kecemerlangan sukan di sekolah di Malaysia dan dapat meningkatkan semangat persaingan yang sihat. Dipetik dan diubah suai daripada pelaksanaan dasar satu murid satu sukan oleh Haji Samad bin Buang Fokus SPM Februari 2011. Okey, ada apa-apa nak tanya? Petikan satu? Bahan satu? Tak ada. Tak ada. Okey, mari kita tengok bahan dua. Okey, kawan cakap apa? Tak ada. Boleh ya. Okey, good. Hati-hati. Okey, bahan dua. Ready? Kurikulum boleh co-curriculum, sorry ya, co-curriculum boleh ditakrifkan sebagai, takrif ialah definisi sebagai satu saluran pembelajaran yang berasaskan kepada gerak kerja yang tersusun dan terancang. Di Malaysia, co-curriculum, typing error, boleh nampak, co-curriculum should be like this, boleh nampak, tidak ada dash. Okey, nanti cikgu betulkan cikgu punya typing error page berapa? Page 3. Sorry ya. Typing error, betul kan? Okey, kita tak boleh salah sebab kita ialah bahasa Ingat lagi. Co-curriculum merangkumi. Merangkumi ialah meliputi. Merangkumi ialah meliputi penyertaan dalam aktiviti sukan dan permainan, okey, persatuan dan kelab serta penyertaan dalam pasukan pakaian seragam. Jadi kalau kita sebut sukan, hanya sukan je. Jadi maksudnya kalau kita sebut co-curriculum, bawah dia tu ada sukan, bawah dia tu ada kelab, boleh nampak tak? Bawah dia tu ada persatuan, boleh ikut tak? Bawah dia tu ada, ni macam ni. Kalau sebut koko, ni anak dia, ni anak dia. Kalau sebut sukan, sukan tu ialah anak dia. Boleh faham? Jadi koko tu ialah mak dia. Semua murid wajib menyertai aktiviti co-curriculum berdasarkan kepada Akta Pendidikan 1996. Aktiviti badan beruniform. Jadi badan beruniform ni macam apa tu, pengakap. Okey, pengakap. Kalau perempuan Islam tu puteri Islam. Okey, ada puteri Islam. Okey, kelab macamlah kelab taekwondo, kelab judo, aikido, boleh faham tak? Macam tu. Aktiviti badan beruniform menekankan aspek pembentukan disiplin dalam diri pelajar. Pelajar dilatih dengan soal ketepatan. Buang satu. Pelajar dilatih dalam soal ketepatan. Buang dengan. Pelajar dilatih dalam soal ketepatan masa. Dilatih dalam soal. Buang dengan. Okey. Soal ketepatan masa. Mematuhi pemimpin, sentiasa bersedia dan cergas. Ingat ya, kalau you disuruh supaya terlibat dalam aktiviti co-curriculum, tu sebenarnya baik untuk you. Hari ini you hanya tahu buat apa? You hanya tahu belajar. You memang pandai. Dapat apa? 9A+. Betul you pandai. Tapi hidup ni bukan hanya belajar je, Comel. Satu hari nanti you akan masuk ke universiti. Okey, betul, you belajar lagi. Lepas habis belajar degree, master, PhD, you kena buat apa? You kena kerja. Bila you kena kerja, you kena berurusan dengan orang. Boleh faham? Jadi sekarang, dari sini kita dah nak ajar you macam mana berkomunikasi dengan orang, macam mana bermoral, macam mana tidak menyakiti orang lain, macam mana buat kalau orang benci kita. Kadang-kadang orang benci kita tak ada sebab. Kita tak ada buat jahat apa-apa pun. Tapi dia tengok muka kita, dia benci. Bencilah. Habis kita buat apa? Buat lagi teruk kat dia. Tak boleh lah macam tu. Boleh faham tak? Okay. Apa yang berlaku ialah, kalau keadaan macam ni, boleh faham, bila you dah biasa terlibat dalam aktiviti co-curriculum,
dia akan jadi lebih mudah untuk you. Boleh faham kenapa? Bila you dah besar, you dah dewasa, you dah senang sebab you dah biasa berurusan dengan orang, biasa mematuhi ketepatan masa, biasa mematuhi bos. Hari-hari pergi kerja, hari-hari memaki hamun bos. Belakang bos, bos tak guna, bos tak bagus. Sedangkan bos lah yang bayar gaji kita. Tengok baik-baik. Waktu kita kecil, siapa bagi makan? Mak, ayah kerja, bagi kita makan. Atau ayah kerja, mak masak, bagi kita makan. Akhirnya kita tumbuh dan dewasa. Bila kita sudah dewasa, kita bekerja. Siapa bagi gaji? Bos bagi gaji. Hormatilah bos sebagaimana kita menghormati ibu dan ayah kita. Habis saya tak puas hati, bos tu pilih kasih. Saya ni kulit warna purple. Kawan saya yang kulit pink tu sentiasa naik gaji. Saya tak naik gaji. Okay, you tak puas hati, you berhenti. You pergi cari kerja di tempat lain. Atau you mulakan bisnes you sendiri. That's why kita suruh you terlibat dengan co-curriculum. Sentiasa bersedia, okay, dan cergas. Serta bersemangat juang yang tinggi. Selain itu, murid juga diuji dengan daya ketahanan fizikal. Tengoklah, you masuk kelab apa boleh nampak taekwondo. Memanglah kena sepak-sepak. Kalau judo, kena angkat, kena hempas, angkat, kena hempas. Okay, dan mental. Okay, ni kalau pengakak masuk dalam hutan. Takut ni nanti ada hantu sana, boleh nampak. Melalui aktiviti seperti berkawat. Okay, macing tu, kaki. Kiri kanan, pagi-pagi. Dan merentas halangan. Apakah kata lain bagi merentas halangan? Macam mana? Tu ada jawab soalan. Merentas halangan. Merentas. Go. Merentas halangan. Cubalah Comel. Ada tak siapa-siapa nak tolong jawab kat cikgu? Merentas halangan. Cakap je, cikgu dengar. Cepat, cikgu dah lambat ni. Ada satu jawapan cikgu tunggu. Okey. Cikgu saya tak tahu. Sembilan cakap. Cikgu saya tak tahu. Okey. Kita cuba. Merentas ialah mengharungi, boleh. Macam mana cikgu punya tulisan ni buruk sangat dengan pen ni. Mengharungi, menangani. Boleh. Menangani cabaran. Boleh. Halangan kata lainnya ialah cabaran. Okey, halangan ialah cabaran, boleh. Harangan ialah terkeluar pula Justin. Sekejap cikgu nak ambil Justin. Macam mana Justin ni tak dapat masuk pula ni. Okey. Okey, mari tengok. Cabaran ni ialah halangan, masalah pun boleh, rintangan pun boleh. Rintangan pun boleh. Itu halangan. Halangan ialah cabaran, rintangan, boleh nampak masalah. Masalah is okay. Masalah. Tapi nanti kita akan cek mana yang sesuai. Maksudnya kita nak ganti dia duduk kat sini. Okey. Merentasi ialah mengharungi. Kawan cakap, maaf cikgu tadi talian saya terputus. It's okay, it's okay. Kalau Zoom kita senang nampak you keluar masuk. Kalau Google Meet tu susah. Cikgu tak tahu you ada dekat belakang kelas. Merentasi ialah mengharungi. Mengharungi pun boleh. Mengharungi, kawan tadi ada jawab lain. Cikgu tengok kejap. Mengharungi, menangani. Okey, cuba. Merentasi, menangani. Menangani masalah. Boleh. Jadi, you boleh kata merentas halangan iaitu menangani masalah, boleh. Mengharungi cabaran. Cuba tengok. Ketahanan fizikal dan mental melalui aktiviti seperti berkawat dan mengharungi cabaran ataupun menangani masalah. Boleh. Dua-dua boleh. So ingat jawapan satu je. Jangan sebab you dah pandai you buat atau menangani masalah atau mengharungi rintangan. Tak boleh. Satu je jawapan you. Jadi berdasarkan bahan satu, maksud merentas halangan ialah mengharungi cabaran. Dah berhenti 2 markah. Jadi kerja pemeriksa tanda sama ada betul atau salah. Bukannya pilih mana-mana jawapan you yang terbaik. Dapat tak Comel?
Tak ada orang jawab, cikgu terus juga. Okey. Ada seorang kawan tolong jawab. Dapat tak? Dia kata dapat. Okey, Fatia tu kata dapat. Start. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Ingat ya, question number 1, number 2 datang daripada petikan yang diberi. Tak boleh keluar daripada petikan. Question number 3 and number 4 ialah soalan kamu punya sendiri jawapan, iaitu your own opinion. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan antara dasar satu murid satu sukan dengan aktiviti co-curriculum. Apa yang sama? Apa yang sama? Satu murid satu sukan dengan koko. Apa yang sama? Melibatkan pergerakan fizikal. Menggerakkan pergerakan fizikal. Pandai. Okey, bagus. Dua-dua menyebabkan pergerakan fizikal. Okey, apa perbezaan dia? Aktiviti co-curriculum dengan sukan dia ada beza. Kerana apa? Kalau satu murid satu sukan tu dicerita pasal apa? Dua markah je daripada 4. 2/4. Sudah. Cepat, cikgu nak 4/4. Sukan. 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 Cerita Sukan. pasal sukan. Co-curriculum Sukan. ni dia cerita pasal aktiviti macam uniform, kelab, termasuk dengan sukan. Betul? Sukan. Termasuk sukan. Jadi maksudnya dia tu satu mak dia, satu ialah anak dia. Boleh faham? Itu beza dia. Boleh nampak? Kalau sukan tu dia masih kecil. Kalau koko tu dia ialah yang besar. Bawah dia ada sukan, ada kelab, ada badan beruniform. Macam kawan cakap. Okey, boleh. Berdasarkan kepada bahan 1 dan bahan 2, persamaan. Persamaan antara dasar satu murid satu sukan dengan aktiviti co-curriculum ialah, boleh nampak? Ialah kedua-duanya berunsurkan aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal. Aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal. Pergerakan fizikal. Full stop. Okey, manakala perbezaannya ialah, perbezaan dia pula, boleh faham, ialah satu murid satu sukan, ialah satu murid satu sukan. You jawab penuh ya. Ialah satu murid satu sukan hanyalah aktiviti sukan sahaja. Tetapi co-curriculum merangkumi aktiviti sukan. Cikgu sama sini macam ya. Aktiviti sukan, sukan dan permainan. Ikut petikan. Sukan dan permainan, persatuan dan kelab. Ada dalam petikan. Persatuan dan kelab, okey. Serta penyertaan dalam pakaian seragam. Pakaian seragam. Yang tadi kawan kamu cakap, okey, badan beruniform tu. Pakaian seragam. Seragam tu maksudnya sama. Badan beruniform, pakaian. Tapi soalan nombor 2 ni, dia kena ikut petikan tu cakap apa. So you buat petikan tu masuk apa. Boleh? Boleh tak Camel? Soalan 2 ni. Okey. Kawan jawab boleh. Ke tak boleh? Cikgu tengok. Boleh. Okey. Angeline kata boleh. Mari kita clear dulu. Sekarang kita nak masuk soalan 3 dan soalan 4 pula Camel. Okey. Soalan 3 dan soalan 4.
Okey. Mari kita tengok. Dasar satu murid satu sukan dan aktiviti kokurikulum menjadi agenda yang sangat penting dilaksanakan di semua sekolah di seluruh negara. Namun begitu, aktiviti yang dijalankan mendapat sambutan dingin. Dingin ni membawa maksud tidak menggalakkan. You tak suka. Dia memandang dingin. Maksudnya dia tengok macam tu. Boleh faham? Dia tengok sebelah mata. Tengok macam tu. Okay? Namun begitu dia kata dalam kalangan murid. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid tidak melibatkan diri dalam aktiviti satu murid satu sukan tu? Apa hal? Apa hal dia tak ikut serta? You agak apa hal? Kerana murid kerana merasakan aktiviti sukan dan kurikulum tidak penting. Tidak penting. Okey, boleh. Satu, sebab dia rasa tak penting. Okey, lagi isi kedua? Malas. Malas. Okey, lagi isi ketiga? Satu, dia rasa tak penting. Dua, malas. Tiga? Ni ada kawan cakap. Bosan. Habis masa kat sekolah. Boleh. Boleh. Dah cukup. Okey, kawan saya cakap. Satu, malas. Dua, tak penting. Tak penting-penting sangat. Tiga, buang masa. Boleh nampak tak? Okey? Boleh. Jadi pada pendapat saya, okey, faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid tidak melibatkan diri dalam aktiviti ini ialah, okey, murid berasa malas dan aktiviti ini membosankan. Jangan buat ayat yang pendek-pendek sangat, boleh nampak tak? Jadi bila dia membosankan, malaslah, boleh faham. Okey. Bahkan murid-murid berasa bahawa aktiviti ini tidak penting, saya tolong gabungkan, serta membazirkan masa mereka. Cukuplah 3 markah. Cikgu kalau dia bagi 4 markah kat sini teacher, boleh nampak tak? Saya nak masuk lagi satu isi, you tambah je lah, boleh nampak. Okey, selain itu terdapat juga murid, saya sambung bawah Jamel, terdapat juga murid yang sangat sibuk dengan kelas-kelas tuition. Jadi katakanlah, cikgu dah kata, boleh nampak, koko tu kita akan buat hari Rabu. Okeylah. Jadi kita dah letak dah timetable, hari Rabu kita memang tak ada buat tuition. Kita memang tak ada bayar apa-apa tuition. Tiba-tiba merebak pula ke hari Khamis. Merebak pula ke hari Selasa. Ada lagi hari Isnin pun ada. Jadi itu sebab kita terpaksa ponteng lah. Sebab kita memang dah ada jadual yang tetap. Okey, jadi itu keadaan dia. Okey, soalan terakhir. Dasar satu murid satu sukan dan aktiviti kokurikulum telah dianggap sebagai aktiviti yang penting. Tetapi pembabitan murid agak mengecewakan. Berikan cadangan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah untuk menggalakkan murid-murid menyertai aktiviti tersebut. Okey, satu hari nanti kamu jadi pengetua. Kamu imagine lah, kamu ialah pengetua di sekolah kamu tu. Bila tiba je hari koko, langsung tak ada orang datang. Ada cikgu je dekat sekolah. Okey, sekarang you pengetua. Apa you nak buat? Cepat pengetua. Ya, pengetua satu sudah memberi idea mengadakan program. Betul. Okey, mengadakan program yang menarik. Boleh nampak tak? Buat kelab tu biar menarik sikit. Boleh nampak? Okey, betul. Lagi, isi kedua. Okey, betul. Isi kedua. Setuju? Mengadakan pertandingan. Ya, betul. Buat pertandingan hebat-hebat sikit. Boleh nampak tak? Okey. Kalau menang, bagi hadiah best-best sikit. Okey, iPhone 12 ke, barulah budak suka. Lagi. Satu isi lagi. Cukup. Meningkatkan kesedaran. Okey. Meningkatkan kesedaran. Suruh mereka tu sedar. Okey, boleh. Cadangan yang boleh dilakukan. Cadangan langkah-langkah.
yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah untuk menggalakkan murid-murid menyertai aktiviti tersebut ialah mewujudkan lebih banyak persatuan dan kelab sebagai pilihan mengikut minat murid. Ada kelab, ada setengah sekolah, dia ada kelab apa? Dia ada kelab fotografi. Boleh nampak? Jadi budak-budak yang suka ambil gambar, boleh nampak dah? Sibuk dengan kamera dia ke sana ke sini, boleh nampak dah? Ada pula sekolah yang dia buat kelab yang macam mana? Kelab yang budak suka. Cikgu, kita buat kelab TikTok ke cikgu, biar murid lebih suka, minat. Ada budak yang suka berdrama, so kita buat kelab drama, boleh faham? Jadi bila mereka minat dengan bidang tu, mereka akan ikut serta. Okay. Selain itu, pihak sekolah mengadakan pertandingan dengan memberi hadiah yang lumayan. Cikgu, macam mana nak buat hadiah yang lumayan ni? Boleh nampak? Contoh, kita buat pertandingan. Pertandingan tu kita jual borang. Borang tu mesti borang yang asal. Boleh nampak? Harga borang RM5 satu. Kalau kat sekolah tu ada 1,000 budak yang nak cuba, boleh nampak? Mereka kena beli 1,000, kita dah dapat RM5,000. Kemudian kita dah boleh beli hadiah yang hebat. Okay, yang lumayan. Duit tu lah yang kita beli sebagai hadiah. Okey, lagi kita cakap apa? Pihak sekolah juga perlu mengadakan kempen kesedaran. Sambung atas ni macam ya. Okey, sambung sini tentang kepentingan aktiviti co-curriculum. Kita nak you bercampur, boleh faham? Later on, kemudian mungkin kamu akan jadi ibu yang berjaya, okay? Parents yang kaya raya, dan nanti you memang ada kemampuan untuk hantar anak you pergi mana? Untuk hantar anak you pergi ke international school ataupun duduk dekat homeschool. Tapi kalau saya secara peribadi, saya lebih suka you masuk ke government school yang biasa tu. Apa hal? Sebab saya nak suruh you bercampur dengan orang, dengan masyarakat yang ramai, ada aktiviti co-curriculum. Nanti bila you dewasa, you akan jadi lebih mudah. Okay, kehidupan you akan jadi lebih mudah. Sebab you dah biasa campur dengan orang. Okay. Ada apa-apa tak nak tanya Comel tentang satu murid satu sukan ni? Okey ke tak okey? Okey. Okey, sekarang kita nak pergi kepada petikan yang berikutnya. Kawan Cikgu. cakap, ya apa Comel? Cikgu, kalau kita ada kesalahan bahasa kan, tata bahasa, dia tolak markah. Dia tolak? Salah eja ke dia tolak? Setengah markah? Kalau katalah berasa tu kita kan merasa, betul ke? Salah kan? Salah, tak boleh. Memang salah tu. Okey. Tengok kalau you tak, you tengok. Apa yang cikgu nak tulis? Kataan tu salah you pakai. Okey, cikgu tulis sini. Berasa dengan hati. Saya berasa marah akan tindakannya. Merasa ialah dengan lidah. Boleh nampak? Saya merasa masakan itu. Guna lidah. Tak boleh kata saya berasa masakan itu. Tak boleh. Dia bukan dengan hati. Dia dengan lidah. Merasa. Serasa ialah keinginan. Keinginan yang kuat. Serasa. Rasanya ialah taste. Manis. Rasanya masin. Saya merasa masakan ibu. Boleh nampak tak? Rasanya sedap. Boleh nampak? Rasanya sedap.
Rasa-rasa ialah agak-agak kemungkinan. Okey, agak-agak kemungkinan. Petang itu saya pergi ke rumahnya kerana rasa-rasanya dia telah pun pulang ke rumah pada waktu itu. Maksudnya, agak-agak dia dah balik dah pada waktu itu. Serasa. Hari ini keputusan SPM diumumkan. Aku berjaya mendapat 9A+. Pustok sambung. Serasa ingin ku kabarkan kepada dunia. Serasa ingin ku kabarkan kepada dunia. Membawa maksud dari hati itu, bergejolak, boleh nampak tak? Nak beritahu kepada semua orang, saya sudah berjaya memenuhi impian guru, impian ibu bapa dan impian diri saya sendiri. Thanks God, boleh faham tak? Itu ialah serasa. Perkataan dia sama, rasa, boleh nampak tak? Tapi kalau you salah guna, cikgu bahasa mesti tahu punya. Berasa, merasa, serasa, rasanya, rasa-rasa, boleh faham? Perkataan tu satu je. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh cikgu nak jawab ni dulu Comel. Cikgu nak jawab ni, pemahaman tu nanti-nantilah, masa tak cukup ni. Boleh faham tak? Kenapa cikgu nak jawab novel ni? Cepat. Jawab novel ni Comel, nampak tak? Cikgu dah cakap dari awal tadi. Nanti novel ni dia ada satu, dia ada dua. Yang satu tu nanti dia ada petikan. Macam petikan tu dia beritahu Lieutenant Adnan beritahu kepada isteri dia bla bla bla. Dia ada percakapan lah dengan Sofia apa-apa. Mengapakah Lieutenant Adnan memberi pesan seperti itu kepada Sofia? Nanti itu ialah soalan satu. Soalan dua, nanti dia akan senaraikan. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan kepada novel yang telah pun anda kaji. A. Lieutenant Adnan Wirabangsa. Okey, B. Jendela Mengadap Tingkap. C. Tirani karya Babe Sabaria. So saya buang yang lain tu. Semak. Okey, sebab apa? Sebab you hanya belajar ni je. Okey, Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan peristiwa pada bahagian peleraian. Peleraian ni ialah akhir, penutup, yang begitu menarik perhatian pembaca. Begitu menarik minat pembaca. Cuba cakap yang ni dulu. Nanti cikgu tak cukup masa. Cepat. Siapa boleh cakap? Cuba cakap kat cikgu sikit nak dengar. Cakap Comel. Bahagian penutup novel Lieutenant Adnan. Dia bukan penutup. Kalau penutup tu senang lah. Oh, rupa-rupanya aku bermimpi. Walah weh. Orang dah baca novel you 3 hari 3 malam, rupanya cerita pasal mimpi you. Boleh faham? Jadi bahagian peleraian dalam novel Lieutenant Adnan. Apa berlaku kat situ? Macam tanya whiteboard. Okey, ada seorang tolong jawab. Ayah Adnan lawan Jepun. Okey, ayah Adnan lawan Jepun. So, dia bukan start kat situ. Adnan mati tu. Okey, dia start dekat Adnan mati terkorban apabila dibunuh oleh pihak tentera Jepun. Dia start dengan situ. Okey. Apa yang menarik minat kamu? Mak dia meninggal. Yang part macam mak Sofia tu kahwin tu ke? Sofia tu kahwin Sofia tu kahwin tak minat sangat. Dia start dengan tempat dia mati dibunuh. Kemudian mayat dia digantung secara terbalik. Kaki kat bawah, kepala dia kepala ke bawah, kaki ke atas. Letak dalam karung buni ya. Kemudian diikat dan diletakkan digantung pada pokok ceri. Kemudian askar-askar Jepun semua guna bayonet. Mereka berbaris sana, line up. Setiap satu orang rodok itu mayat. Okey, kat situ. Apa yang menarik minat kamu? Saya ambil part tu. Tu dah kira part-part peleraian dah tu. Saya nak ambil bahagian tu. Sekarang saya nak beritahu. Apa yang menarik itu? Apa yang menarik dekat situ? Ini based on true story ya. Cepat Comel. Saya nak ambil part tu. Okey, kawan jawab.
Apa yang menarik? Kejam sangat, tak minat. Macam tu katakan situ dia tak minat. Dia minat bahagian yang lembut sikit, iaitu bahagian nanti Sofia Pakih Muda kembali bekerja di sekolah Sungai Ramal menjadi guru bahasa Melayu, kemudian bertemu dengan Ustaz Rizwan. Kemudian nanti Sofia pun berkahwin dengan Ustaz Rizwan, membawa dua orang anaknya iaitu Mokhtar dan Zainuddin berpindah ke Melaka. Mereka pun hidup di Melaka, okey, dan pada waktu itu anak bungsu Sofia telah pun meninggal dunia iaitu Fatimah. Jadi yang menarik minat tu iaitu Sofia akhirnya memulakan kehidupan yang baharu. Okey, walaupun dia begitu sedih atas meninggalnya suami tercinta kerana berjuang demi negara iaitu Lieutenant Adnan bin Saidi. Boleh? Jadi Fatia tu dia minat kat situ, kemudian dia cerita pasal Sofia itu. Jangan cerita pula lepas tu yang sedih tu dia tak minat dah. Yang sedih tu nanti Sofia tu nanti disahkan mengidap leukemia, lalu Sofia Pakih Muda meninggal dunia dan dua orang anaknya iaitu Mokhtar dan Zainuddin tidak mahu dijaga oleh Ustaz Rizwan. Boleh faham tak? Jadi jangan cerita yang tak minat tu. Okey, sebab saya punya cerita, maka saya yang berminat, saya cerita. Saya kata di bahagian peleraian. Okay, peristiwa pada bahagian peleraian novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib yang saya kaji, okay, mengisahkan okay, Lieutenant Adnan. Okay, cerita dulu. Lieutenant Adnan mati dibunuh. Dan mayatnya digantung. Di pokok ceri. Tu stop. Cerita dulu, boleh nampak? Okey. Askar-askar Jepun merodok. Cerita dulu. Merodok mayat beliau hingga dengan bayonet. Bayonet tahu kan? Okey, hujung senapang yang tajam tu, okey, hingga hancur. Okey, stop. Okey, jadi itu cerita. Sekarang baru kita nak jawab. Menarik minat pembaca. Stop, kemudian sambung. Hal ini sebenarnya menarik minat pembaca. Kerana mampu menunjukkan perjuangan suci Lieutenant Adnan. Sambung bawah ya. Ni, macam mana? Lieutenant Adnan untuk negara hingga ketitisan darah yang terakhir. Jadi ini yang menarik minat kita. Okay, sampai ke hari ini, okay, beliau terus menjadi ikon kepada Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Boleh nampak? Okay, iaitu beliau ni ialah angkatan yang mula-mula, yang first. Okay, untuk Regimen Askar Melayu Diraja pada hari ini, wajah beliau terpampang di mana-mana kem Askar Melayu. Boleh faham? Jadi inilah yang menarik minat kita. Bagaimana pengorbanan beliau, tidak mengira penat dan lelah. Okey, sedangkan Jepun terus beritahu, okey, you turun dari sini. Boleh nampak kami tutup dua belah mata. You turun dari Bukit Candu, kami tutup dua belah mata. Kami tak akan tembak you. Okey, you turun. Boleh faham? Dari utara Perlis sampai ke selatan iaitu Johor. Kami semua sudah ambil dalam tempoh 90 hari. Yang tinggal cuma satu, Bukit Candu sahaja yang belum lagi kami kuasai. Kalau you turun, bendera Union Jack akan diturunkan, bendera Jepun akan dikibarkan. Boleh nampak seluruh tanah Melayu menjadi milik Jepun. Adnan jawab apa? Langkah mayat aku dulu. Boleh faham tak? Dia berjuang walaupun tak cukup senjata, walaupun bulat tak ada, habis bulat. Lalu Lieutenant Adnan keluar dan kemudian dia berlawan secara fizikal dengan menggunakan bayonet. Bayonet dia patah, boleh faham tak?
Jadi itu ialah peleraian dalam cerita Lieutenant Adnan Wirabangsa. Menggambarkan orang ni dia boleh cakap dia cinta you, dia boleh cakap dia cinta pada negara. Tapi apa buktinya? Boleh faham tak? Boleh ke tak boleh ni Comel? Boleh. Boleh. Okey, dah boleh. Kita naik atas sikit je sekejap. Okey, yang ni kita jawab cepat-cepat. Okey. Mari kita tengok boleh. Okey, Chanel kata boleh ya. Sekarang kita tengok atas petikan, 2 petikan. Yang ni dah panjang pula petikan. Kemahiran berfikir aras tinggi kebat kini menjadi fenomena. Fenomena ni ialah keadaan baharu. Fenomena ialah situasi keadaan baharu seiring ialah selari dengan zaman teknologi yang semakin canggih, sophisticated. Walaupun fenomena ini sebenarnya sudah lama dalam dunia pendidikan kita. Yang pasti golongan yang perlu bertindak ialah guru, iaitu pendidikan abad ke-21. Ingat ya, ke dengan nombor mesti ada dash. Guru perlu membuat pengubahsuaian kaedah pengajaran mereka dengan mengambil kira demografi. Demografi ni termasuklah lelaki, perempuan, pondan, boleh nampak tak? Okey, tua, muda, kaya, miskin. This is what we call demografi. Taraf pendidikan, ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Okey, ini ialah demografi murid, sama ada dia tinggal, tempat tinggal di bandar, di pinggir bandar. Bandar ialah KL Comel. Kalau pinggir bandar ni macam Rawang, boleh nampak dah. Keluar sikit dari KL. Dia dekat-dekat, masih dia dekat dengan bandar tapi dia keluar sikit. Luar bandar ni iaitu samalah, nama lainnya pedalaman, iaitu desa. Desa nama lainnya ialah kampung. Jadi luar bandar, pedalaman, desa, kampung. Desa, kampung, samalah. Cuma kampung ni macam kasar lah. Alah budak kampung. Macam kasar. Cuba lembut sikit. Beliau tinggal di kawasan pedalaman. Macam tu. Malahan guru juga harus kreatif. Kreatif ialah mencipta sesuatu yang baharu dan inovatif, ubah suai yang lama menjadi baharu untuk mengajar murid menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan persekitaran. Seterusnya, guru juga patut sentiasa berfikir di luar kotak serta merentas pemikiran. Merentas ialah melepasi. Melepasi. Pemikiran ni ialah idea. Okay? Kaedah untuk berfikir, melepasi idea dan dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan tidak menggunakan buku teks. Bukan kita langsung tak nak you pakai buku teks. Boleh je guna buku teks, tapi bukan terikat dengan buku teks. Dan lembaran kerja semata-mata. Lembaran ni ialah helaian, kerja semata-mata. Seperti guru pada masa dahulu. Selain itu, guru perlu menguasai elemen. Elemen ialah unsur. Okey, merentas co-curriculum, iaitu unsur yang diterapkan. Diterapkan ialah yang ditanam. Okey, dalam aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan. Terampil ni nampak lebih hebat. Modal insan ialah buruh. Agar dapat menangani, mengatasi cabaran semasa dan juga cabaran pada masa yang akan datang. Cabaran tu cakap yang lembut lah, cakap yang kasar ialah masalah. Boleh faham tak? Jadi, kita kena ajar budak-budak supaya mereka tahu yang ni boleh, yang ni tak boleh. Biar mereka menjadi semakin hebatlah. Antara kepentingan kebat, suruh you fikir kepada murid, ialah dapat mengembangkan potensi murid dan melahirkan murid yang berkemampuan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Ingat ya, last week ada seorang Cina, boleh nampak, dari China. Chinese lady, boleh nampak, from China. Anak tycoon tu ialah orang yang kira hebat lah dekat China. Peniaga yang cukup sukses bapa dia. Dia sendiri pun cukup sukses. This Chinese ladies ni, boleh nampak, dia ni dah lah cantik. You boleh tengok cerita dia. Dah lah cantik, pandai, boleh nampak, kaya. Apa yang kurang? Cantik, pandai, kaya. Kemudian dia ada boyfriend dan dia dah tidur dengan boyfriend dia dan dia sudah pregnant. Okey, dan dia sudah lahirkan anak. Anak dia berusia 5 bulan. Anak dia pun comel. Apa berlaku? Dia terjun dengan anak dia. Boleh nampak tak? Saya tahu cerita ni, Angeline kata. Boleh faham? Jadi, apa yang cikgu selalu pesan, boleh nampak? Pertama, you kena kuat. Kadang-kadang boleh nampak satu barang macam ni. Saya tanya, you nak beli berapa ni? You cakap, saya tak nak beli. Tanya pula orang ni kata jam tangan lama, saya tak nak beli. Saya hantar ke museum. Museum nak beli berapa? Museum nak beli pada harga 200,000 RM.
Tadi saya tanya dengan jiran. Jiran tak nak beli pun jam tangan lama saya tu yang moyang saya punya. Dia nak kata buang je lah Mahani dalam tong sampah. Tiba-tiba bila saya pergi dekat muzium nak beli pada 200,000. Luckily saya belum buang lagi. Kadang-kadang you berboyfriend dengan A anggap you macam sampah. You ada boyfriend B pun tak layan you dengan baik. Tapi kalau you bersama dengan C akan layan you macam princess. Sebenarnya bukan salah you, tetapi salah you dengan siapa. Boleh faham tak? So, sepatutnya tak berlakulah benda macam ni. Sayanglah, baby tu pun sangat cantik. It's very cute kan. Boleh faham tak? Mati sudah. Jadi itu sebab cikgu panggil you supaya fikir. Orang A tolak kita, tak semestinya orang B juga akan tolak. Siapa sayang kita? Mak kita sayang kita. Jangan macam tu buat. Okey, bukan itu sahaja. Kebat juga penting agar manusia, murid-murid mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap persekitaran. Tengok, jangan sakitkan hati orang. Ya, kalau you tahu macam mana hati orang yang kamu sakiti, you tak akan sanggup untuk menyakiti hati orang. Oleh itu amat mustahak bagi guru berfikiran kreatif dan kritis semasa menangani berbagai tahap cabaran dalam karier mereka, seperti mempersiapkan diri dengan berbagai idea agar dapat menarik minat murid untuk mengikuti kelas pembelajaran. Suruh murid supaya lebih berminat untuk belajar. Sikit lagi Comel. Okey, transformasi iaitu ubah suai pendidikan berkonsepkan kepada kebat. Berupaya untuk melahirkan murid-murid yang mampu untuk membuat penaakulan. You boleh tengok, you boleh perhati, you boleh teliti. Itu cikgu cerita, okey, bagaimana orang commit suicide, bunuh diri, dia peluk baby dia sama-sama terjun dekat sana. Itu ialah sejarah hidup orang. Jangan menjadi masa hadapan kita. Boleh faham tak? Sebab itu yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. You mesti kuat. Sebab you ialah anak ibu you dan anak bapa you yang baik. Oleh hal yang demikian, guru merupakan golongan yang perlu bertindak untuk merealisasikan kebat. You ada otak, fikir baik-baik. Okey, dalam sistem pendidikan, pembelajaran dan pemudahcaraan dapat menerapkan unsur kebat ini yang penting dalam bilik darjah. Guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran yang tidak terhad hanya kepada buku teks dan lembaran kerja. Lebih kurang je. Dengan menggunakan peta pemikiran, I think, boleh nampak tak? Okey, brain map ataupun mind map semasa sesi pengajaran. Pengajaran guru menjadi lebih menyeronokkan dan lebih mudah difahami. Kenapa cikgu nak cepat? Sebab cikgu takut you ada kelas lain. Boleh faham tak? Okey, menakutkan kamu ni. Okey. Melalui aplikasi kebat, murid bebas untuk menjelaskan apakah sebab dan apakah akibat mengikut pandangan mereka sendiri. Pendidikan kebat juga meliputi kaedah kerja lapangan di luar bilik darjah. Okey. Lalu apa berlaku? Okey, kaedah ini melibatkan murid-murid bekerjasama dalam kumpulan dan mengumpulkan data mentah secara saintifik. Nanti data mentah ni kita masakkan dia menjadi carta pie chart, okey, graf palang, graf garis and all that. Melalui teknik temu bual, okey, soal selidik dan observation, pemerhatian. Sesungguhnya penerapan unsur kebat dalam PDPC merupakan usaha untuk memperkasakan pendidikan negara ke arah menjana pemikiran global dan kemenjadian murid. Maksudnya nak suruh murid kita tu benar-benar menjadi hebat. Okey, soalan 2, okey, ada dalam petikan. Soalan 3, ada pendapat anda, apakah kebaikan I think kepada kita? Apa kebaikan I think? Okey, kita lebih mudah faham. Lebih mudah faham. Okey, lebih mudah untuk mengajar. Okey, lebih mudah untuk mengingat. Boleh nampak tak? Peta minda. Peta minda ni dia lebih cepat. Cadangkan cara-cara untuk memanfaatkan aplikasi komputer untuk meningkatkan kebat dalam kalangan murid. Okey, macam mana cara untuk memanfaatkan aplikasi dalam komputer? Apps dalam komputer. Cepat. Cepat. Cepat, 2 minit. Okey. Macam mana nak buat aplikasi dalam komputer ni? Kau kan pandai guna peta I think semasa buat nota. Okey, boleh. Yang tu cakap no idea. Terus dia no idea. Okey. Guna peta I think. Guna peta I think. I-T-H-I-N-K. Guna peta I. Nampak tak tulisan ni buruk sangat? I think. Okey, boleh? Lagi? Guna apa lagi? Google Classroom. Google Classroom.
Okey, lagi. Satu lagi. Kawan cakap apa? Guna slide persendirian. Okey, beri kuis boleh. Guna slide persendirian. Okey, guna apps dia. Guna slide. Okey, persendirian. Boleh. Satu-satu. Jadi slide satu-satu jadi murid lebih berminat. Okey, mereka tak sempat nak fikir tempat lain. Okey, itu sahaja. Jumpa pada minggu hadapan. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, itu Terima kasih sahaja. cikgu. Okey, Adik. sama-sama. Bye-bye. Yang ada internet teruk nanti cikgu hantar ke YouTube. Terima kasih cikgu. Sama-sama kasih.